Pengek. 2 hari lepas, saudara, saya mengundang Datuk Zahid bertandang ke studio saya untuk berbicara tentang soal politik dan sebagainya. Waktu itu saya malah nak bertanya tentang isu pemecatan salah seorang ahli Majlis Tinggi UMNO. Jadi bagaimanapun hari ini Datuk Zahid menyatakan sebagaimana yang dilaporkan oleh bernama bahawa keputusan memecat ahli Majlis Tertinggi daripada parti itu dibuat oleh Majlis Tertinggi, bukan oleh beliau. Katanya ya, keputusan itu dibuat oleh MT tanpa perlu melalui jawatankuasa disiplin. Sebab ada pihak bertanya apakah pemecatan ahli Majlis Tinggi itu dilakukan secara tidak membelakangkan Majlis Disiplin. Dia tak perlu. Sebab Majlis Disiplin juga apabila mereka buat syaratan akan melaporkan kepada Majlis Tinggi. Jadi kalau Majlis Tinggi merasakan perlu dipecat, maka dipecatlah. Jadi kuasa lebih besar, kuasa Majlis Tinggi. Jangan lupa saudara, bahawa perlembagaan UMNO menyebut kuasa Majlis Tinggi adalah kuasa tertinggi. Malahan dalam satu keadaan bila tiadanya Perhimpunan Agung UMNO, keputusan Majlis Tinggi itu adalah muktamad. Itu kena faham saudara. Banyak orang tak faham ni. Orang ni kadang-kadang mereka jadi ahli UMNO. Saya nak tunjuk saudara, sebagai ahli UMNO, kita kena pegang ni saudara. Kita harus memegang buku perlembagaan. Ini yang paling penting saudara. Sebab dalam perlembagaan saya baca, bukan saya tak baca tentang bagaimana kedudukan Majlis Tinggi, saudara, kuasa Majlis Tinggi. Dan bila seseorang itu yang diputuskan untuk dipecat, maka tak ada siapa boleh menghalang, walaupun Perhimpunan Agung. Ini keadaannya sebab parti UMNO ini parti yang berperlembagaan saudara. Ingat saudara. Jadi sebab itu menurut Naib Presiden UMNO Datuk Seri Khalid Nordin, dia kata pemecatan beliau kerana perbuatan yang dilakukan olehnya sudah diberhad melampau. Ia sudah melampau katanya. Dia kata tindakan yang dilakukan oleh yang dipecat itu kerana melampaui batas, apatah lagi dia merupakan seorang ahli Majlis Tinggi yang dilihat boleh mengganggu gugat kestabilan parti. Jadi mana-mana ahli parti pun, kata Datuk Seri Khalid Nordin, dia kata selaku Naib Presiden UMNO, dia kata mana-mana parti pun, terutama UMNO sebagai parti yang besar, kita perlu pastikan tiada berlakunya saudara sebarang tidak tanduk seseorang ahli yang boleh menggugat parti ataupun bercakap sesuka hati. Itu kenyataan Naib Presiden. Jadi bila dia cross the line katanya, walaupun dia sebagai ahli Majlis Tinggi, walaupun dia tak sependapat dengan Majlis Tinggi, tapi kalau dah cross the line pun, maka tindakan perlulah diambil. Jadi parti perlulah mengawal, tidak tanduk. Kalau semua jadi macam dia, bermasalah nanti. Nah, ini soal urus disiplin ahli dalam parti, kita mesti tahu berorganisasi katanya. Jadi artinya Datuk Seri Khalid menyokong dan mahukan keputusan yang dibuat oleh MT pada Jumaat lalu yang memutuskan bahawa beliau dipecat sebagai ahli UMNO. Baik, saudara, itu gambaran yang dapat saya nyatakan berhubung tentang UMNO, saudara. Sebab itu hari ini saya melihat bagaimana titah Duli Yang Mulia Sultan Johor, saudara, Tuanku Sultan Ibrahim bertitah bahawa semua pihak katanya perlu memberi peluang kepada Perdana Menteri dan Sultan Ibrahim untuk membuktikan kemampuan beliau menerangi pentadbiran negara selepas setahun dilantik mengundi kerajaan. Menurut Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, titahnya rakyat wajar memberi peluang kepada Sultan Ibrahim untuk membuktikan kemampuannya. Dia kata, titah tuanku, saya tak fikir anda boleh ubah negara dalam tempoh setahun. Di sinilah letaknya logikanya, bila orang mengusungut itu tak kena, ini tak kena. Tuanku mencelah. Jadi titah tuanku, dia kata, bagi dia tidak terfikir. Tidak ada terfikirlah kita boleh merubah ubah negara ini dalam tempoh setahun. Dan saya fikir katanya terdapat menteri yang baik. Seperti Anthony Loke katanya itu menteri pengangkutan. Dan baginda akan menyokong kerajaan. Tapi jika sesuatu tak betul katanya, saya akan memaklumkan kepada mereka. Demikian titah baginda sewaktu ditemubual oleh wartawan daripada Straits Times di Singapura. Saudara, bila sesuatu benda yang agak menarik titah tuanku ni saudara,
Ini bukan main-main saudara. Tuanku Johor kali ini nampak gayanya baginda tegas. Titah baginda, saya akan bunuh semua orang yang korup. Inilah saya rasa mungkin ada pihak-pihak yang mula demam tak kebah. Kerana sewaktu dalam wawancara itu, baginda bertekad mahu menghentikan amalan rasuah yang bakal menjadi antara tumpuan baginda dalam memikul tugas sebagai Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Jadi nampak gayanya selari saya antara Perdana Menteri dengan Duli Yang Mulia Pertuan Agong, kedua-duanya bertekad untuk tidak lagi mengizinkan budaya rasuah ini. Nampak gayanya. Sebab itu titah baginda kestabilan haruslah konsisten dengan dasar mampan yang diperlukan untuk memperbaiki ekonomi negara. Dan punca utama ketidakstabilan politik negara ini dicetuskan oleh perengus atau golongan tertentu yang kalah dalam pilihan raya. Ramai penyumbang ratusan juta sebelum pilihan raya. Bagaimana anda membayar mereka kembali? Adakah dengan memberi mereka projek, kata tuanku? Itu tidak akan berlaku sebenarnya. Sebab itu tuanku mengulangi bagaimana budaya rasuah ini dan baginda memerangi sejak zaman moyang ni lagi, katanya saudara. Itu keadaannya. Dan agak menarik hari ini saudara, sewaktu hadir di pekarangan Stadium Bukit Jalil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menjelaskan, mengesahkan bahawa cubaan tebuk atap katanya tidak akan percaya. Demikian yang dilaporkan, dan saya dapat laporan daripada Astro saudara. Pembentukan kerajaan perpaduan dalam laporan Astro tadi, Astro Awani, dia kata bahawa kerajaan perpaduan dilihat berhasil dan mampu mengelak daripada sebarang cubaan tebuk atap selepas tahun pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau mendedahkan tiada sekalipun pertelagahan akibat perbezaan parti dalam kerajaan persekutuan, walaupun pentadbiran diketuainya dibentuk dengan gabungan 18 parti politik. Dia kata pada Anwar Ibrahim, hubungan kerjasama sangat baik dalam jemaah menteri. Belum ada sekalipun pertelagahan atas perbezaan parti. Jadi nampaknya percubaan ini berhasil lah. Gabungan parti-parti, 18 parti membentuk kerajaan. Jadi sebab itu katanya percubaan tebuk atap. Ada yang kata Ogos, tapi saya fikir tidak ada kekuatan. Dia sebab itu boleh berterus terang tidak timbul masalah perbezaan pendapat antara parti menyebabkan percubaan pembangkang yang terdesak akan gagal. Beliau menyatakan dalam sesi dialog semasa majlis penutupan program setahun bersama Kerajaan Madani yang turut dihadiri oleh dua timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Datuk Fadilah Yusof. Saudara, sebagaimana ini yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau menyokong pendapat itu. Katanya semua parti yang bergabung dalam kerajaan perpaduan berkongsi pandangan dalam soal prinsip dan pelaksanaan. Walaupun terdapat 18 parti dalam kerajaan pada ini, beliau menyatakan bahawa perkongsian itu bukan hanya pendapat-pendapat itu bukan hanya soal prinsip tetapi soal pelaksanaan. Semua presiden parti, kata Datuk Seri Hamidi, dan wakil-wakil parti memberi sokongan dan dukungan untuk PMX menerajui negara ini di bawah kerajaan Madani. Malah di setiap mesyuarat katanya, di setiap mesyuarat sekretariat, beliau telah memberi laporan bahawa jika ada perbezaan pendapat di peringkat akar umbi, ia bukan pendirian parti tetapi pendirian individu. Dan begitu juga Datuk Fadilah Yusof. Beliau juga menegaskan bahawa semua pihak sewajarnya memberi fokus kepada kestabilan kerajaan demi kesejahteraan rakyat. Beliau mau menambah katanya, mengesahkan dan mengulangi apa yang patut menjadi fokus kita semua adalah apa yang dihasratkan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Kalau perpaduan ini ada, kestabilan politik ini ada, barulah kerajaan dapat fokus untuk mentadbir urus negara yang matlamatnya mau mengukuhkan kekuatan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, katanya. Itu Perdana Menteri menyatakan bahawa kejayaan pentadbiran kerajaan perpaduan adalah disumbangkan oleh pembentukan pasukan kabinet yang mantap serta komitmen secara keseluruhannya, saudara. Itu dalam keadaan sekarang ini saya melihat macam-macam cerita lah. Itu bab kerajaan perpaduan.